أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Minggu lepas kita sebut tentang cerita dia tentang Abraha keluar. Muka surat sebelah tu kan. Abraha keluar dengan gajah dia. Kemudian berita tentang kemarahan Abraha itu telah didengari oleh masyarakat Arab di Mekah. Cepat, begitu pantas sampainya berita itu diupamakan sebagai sa'iqah, seperti kilat, halilintar, dan mereka menganggap kemarahan Abraha itu satu benda yang besar. Mereka takut, mereka ingin menahannya, ingin melawannya, tapi apakan daya, mereka melihat la taqata lahum, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menentang Abraha wa junudihi dan tenteranya. Jadi apa yang mereka boleh buat ialah fawakalu, mereka menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Ta'ala. Wa kanu ala siqatin, dan mereka begitu yakin, siqah, percaya bahawa Kaabah memiliki Rabban, ada Tuan dia, dan Tuan itulah yang akan, yakni Allah lah, yang akan sayahmihi, yang akan menjaganya, proteknya, melindunginya. Seterusnya ya dulu, ditunjuki perkara tersebut ala zalika, yakni tawakal mereka tadi kan. Tawakal mereka itu ditunjuki oleh ya dulu ala di. Asal makna ya dulu mana menunjukkan. Menunjukkan kepada tawakal mereka itu madara, ma sesuatu yang, dara yaduru berlaku. Asal mana dara yaduru keliling. So apa yang berlaku between, baina ketua Quraisy, sayyid kita panggil ketua ataupun penghulu, baina sayyidi Quraisyin. So, tawakal mereka itu ditunjuki oleh apa yang berlaku antara ketua Quraisy, yakni pada masa itu ialah Abdi Muttalibi, Abdul Muttalib. Sebab sini kita bagi bawah kan. So nanti dia ikutlah, dia ikut sebab benda yang sama, merujuk kepada benda yang sama. Sayyid ni tadi. Abdul Muttalibi ni pun merujuk pada benda yang sama juga. Siapa Abdul Muttalib? Yang ni Sayyid ni pun Sayyid kan. Yang kedua Abdul Muttalib ni orang yang sama. Orang yang sama juga ni. So baris dia kena sama lah. Jaddi yang ketiga ni kan. Dia itu adalah Jaddi, datuk Ar-Rasul, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Between ni kan, baina Sayyidi Quraisy wa Abraha. Wa Abrahata. Abrahah tu ada ta situ kan. So ada ta dia tak boleh ada tanwin. So baina Abrahatan dan tak boleh ada bagi bawah. So baina Abrahata. So tafsir kepada ma tu apa yang berlaku. Madara, apa yang berlaku? Iaitulah min, perbualan, hiwar, min hiwari. So kalau kita tak nak meleret, kita kata ditunjuki, perkara tersebut ditunjuki oleh hiwar lah. Bicara perbualan antara ketua Quraisy iaitu Abdul Muttalib dan juga Abraham. So bahasa dia nak berbunga-bunga, dia pergi jauh.
Yadullu ala dhalika, sesuatu yang berlaku antara ketua Quraisy iaitu Abdul Muttalib, iaitu Datuk Rasulullah SAW, dan juga Abrahah, iaitu perbualan mereka. Hiwa. So asalnya Abrahah ni dia dah rampas. Masa dia pergi tu, dia hantar orang dia, unta-unta Quraisy tu semua dia ambil dia sebanyak 200 ekor telah dirampas. Maklumlah orang yang tentera-tentera nak buat makan apa semua tu kan, pergi rampas. Rampas harta Quraisy 200 ekor unta. Sini dia tak sebutlah. Cuma ringkas cerita tu maksudnya Abdul Muttalib pergi tuntut 200 ekor unta tadi. Wa qad asaba. Qad telah. Asaba banyak mana? Satu makna menimpa. Biasanya sebut makna menimpa. Tapi sini makna akhaza. Mengambil. Telah mengambil. Abrahatu. So Abrahah telah mengambil. Mi'atai. Ni spelling ni tak sepatutnya kalau 200, ratus-ratus ni kan. Ratus kita ada mi alif gitu. Kamunya kena gitu. Ni 100. Cara tulis 100. Mi'ah. So alif tak dibaca. Tapi ada. Mi'atun. Tak bolehlah di atas alif tu ada hamzah. Selepas alif tu ada hamzah. Ni mi'ah tu kan, kalau 200 akan jadi mi'atani. Mi'atani. Kalau kes ada huruf ja ke apa ke, alif ni tukar kepada ya. Jadi mi'ataini. Mi'ataini. So spelling dia boleh mi'atani, boleh mi'ataini. Tapi kalau ada idhafah, maknanya kita nak sebut benda, 200 apa benda, 200 unta, 200 kereta, so nun ni akan digugurkan. So dia akan spelling sama ada sebelah sini ataupun sebelah sini, sama je lah. Tapi sekarang ni dia ambil yang sebelah sini. Sebab dia nasab kan. Ni mengambil 200. So 200 akan jadi maf'ulun bih, objek. So dia kena nasab. Nasab cabut nun. Akan tercabut nun. So spelling dia akan jadi mi'atai. Mi'atai. Nun keluar. Nun dia keluarkan. Jadi spelling dia yang sini akan jadi mi'atai. Satu kita ada alif. Satu lagi spelling boleh untuk ratus tanpa ada alif. Mi'atun. Jadi kalau 200 akan jadi mi'atani. Tanpa alif Yang ni ada alif. Yang ni walaupun ada alif tapi baca pun macam ni. Jadi waqad asaba lahu abrahatu mi'atai ba'irin. Telah mengambil Abrahah 200 ekor unta. 200 unta lahu miliknya. So milik Abdul Muttalib, milik Quraisy, milik Abdul Muttalib. Dia letak dekat lah, dia nak so nampak kepentingan sini ni, kepentingan sepatutnya mi'ata ba'irin lahu sini. Miliknya. Tapi dia nak fokuskan ni benda ni milik milik Quraisy, milik Abdul Muttalib. Asaba lahu abrahatu mi'ata ba'irin. Jadi setelah dirampas 200 ekor unta, Abdul Muttalib pun nak pergi lah. Jumpa Abrahah. Dia sendiri pergi. Lepas tu minta izin untuk jumpa Abrahah. Fastu'zina. Ista'zana meminta izin. Ustu'zina diminta izin. Ni diminta izin. Diminta izin. Sekarang ni Abdul Muttalib pergi jumpa. So nak jumpa tu mesti dah jumpa khadam dia ataupun gad di luar kan. So beritahulah. Lepas tu diizinkanlah. Fastu'zina, ringkasnya fastu'zina, diizinkan untuknya, lahu, untuk Abdul Muttalib.
ala. Biasanya izin untuk menemui seseorang kita panggil ala lah. Minta izin menemui seseorang pakai ala. Ista'zana ala. Meminta izin untuk menemui seseorang. Kalau kita kata diminta izin ala untuk menemui seseorang. So, fastu'zina diminta izin untuk Abdul Muttalib alaihi untuk menemui. Untuk sini untuk menemuinya, menemui Abraha. Okey, kita ulang balik. Okay, setelah Quraisy berserah diri kepada Allah Ta'ala, mana bukti dia? Buktinya ialah perbicaraan antara Abdul Muttalib dengan Abraha. So, yadullu ala dhalika, ditunjuki perkara tersebut ialah madara, apa yang berlaku baina sayyidi Quraisy, antara ketua Quraisy iaitu Abdul Muttalib dan juga jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bicara apa yang berlaku antara Sayyid Quraisy dan juga Abraha, iaitu perbualan mereka min hiwari, di mana qad asaba, di mana sebelum itu Abraha telah mengambil asaba 200 ba'irin lahu milik Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib pun pergi jumpa Abraha, ketuk-ketuk pintu ataupun tanya gad. Okey, Abraha beri keizinan untuk jumpa. Fastu'zina, lalu diizinkan lahu untuk Abdul Muttalib alaihi menemui Abraha. Abraha dah maklum dia ketua Quraisy, ketua yang menjaga Kaabah. So dia pun layan sebagai pembesar, orang yang hebat. Wa qad tak perlu terjemah semuanya makna telah aja. Wa qad a'zama, so dia telah a'zama, membesarkan, menghormati. Abraha telah mengagungkan, menghormati, memuliakan Abdul Muttalib. So a'zamahu Abrahatu. Abraha yang duduk di atas katil dia tu, singgasana dia turun. Singgasana tu kursi yang dia bawa lah kan. So wanazala, dia pun turun. Untuk Abdul Muttalib. Lahu. Untuk menghormati Abdul Muttalib. Turun daripada nazala yang zilu, mana turun daripada katilnya ataupun singgasananya. Saririhi. Sarirun katil ataupun singasana. Fa'ajlasahu, lalu, ataupun maka, nak terjemah maka ke lalu ke, ikutlah. Fa'ajlasahu, lalu dia mendudukkannya. Menduduk sini mempersilakan dia duduk. So ajlasa, mempersilakan duduk. Lalu Abraha mempersilakan Abdul Muttalib duduk daripada jalasa kan. Jalasa duduk. Ajlasa menjadikan seseorang duduk. Fa'ajlasahu, dia mempersilakan Abdul Muttalib duduk bersama-samanya, dalam bahasa Arab panggil ma'a, bersama-samanya. Kemudian dia tanya, apa hajat kamu ni mari? Wasa'alahu, dan dia sa'ala, bertanya kepada Abdul Muttalib tentang hajatihi, hajatnya. Apa hajat mari tuan hamba? Lalu Abdul Muttalib pun jawab. Faqala. Qala dalam bahasa Arab, tengok kalau soal jawab, kita akan terjemah menjawab, menyoal. Tapi Arab dia malah nak guna ajabah, sa'ala. Kerana dia guna qala je. Faqala, lalu dijawab oleh Abdul Muttalib, hajati, hajat aku, my wish. Hajat aku ialah bahawa yarudda, radda yaruddu, memulangkan, radda yaruddu, memulangkan. So yarudda, hajati yarudda, hajat aku ialah raja, ni raja kan, Al-Malik. So dia duduk sini.
Ini punya fa'il dia lah. Hajat aku ialah tuanku raja hendaklah yarudda memulangkan alayya kepada aku. Terjemah lafzinya ke atas aku. Tapi kalau perkataan radda pulangkan, Arab tak guna ilah, dia guna ala. Pulangkan ke atas dan pulangkan kepada. So hajat aku ialah bahawa tuanku raja hendaklah memulangkan kepada aku mi'atai ba'irin, 200 unta yang telah yang telah tuanku ambilnya milik aku. Li. Lalu Abraha bertanya Abdul Muttalib tentang hajatnya. Lalu dijawab oleh Abdul Muttalib, hajat aku ialah tuanku hendaklah memulangkan kepada aku 200 ekor unta yang telah diambil oleh tuanku milik aku. Falamma, then, lepas tu, lamma, tak kala ataupun apabila, qala lahu dhalika, apabila berkata Abdul Muttalib lahu kepada Abraha zalika tentang perkara tersebut, apa yang berlaku? Zahada fihi maliku, raja pun menolak perkara tersebut. Dia menolak permintaan dia tadi. Zahada fihi. Zahada artinya zuhud. Zuhud apa mana zuhud? Zuhud mana menghindarkan diri kan, menolak daripada dunia. Daripada itulah keluar perkataan zuhud. Bahasanya mana zahada tu? Maksudnya menolak. Zahada yazhadu zahdan. Jadi kita nak terjemah macam mana menolak? Maknanya tidak dapat menerimanya. So, zahada fihi al-maliku. Raja zahada tidak dapat menerima fihi-nya. Wastahana, menganggap remeh. So raja tadi al-malik istahana, menganggap remeh bihi, tentang perkara tersebut. Menganggap remeh, bi itu makna tentangnya. Minta aku mari nak serang Kaabah, nak mari serang Kaabah, kamu minta unta. Patutnya bicara benda besar ni, benda masalah Kaabah kamu ni. Waqala, lalu Abraha pun berkata, adakah tukallimu, kamu bercakap ni dengan aku, fi, tentang mi'atai, 200 ba'irin, 200 ekor unta yang telah asabtu, yang telah aku ambil, hanya laka, milik kamu. Ataupun kalau kita tak mau terjebut milik, yang aku telah mengambilnya daripada kamu. Suli jadi minka. Dan kamu taraka yatruku, kamu meninggalkan, watatruku, ni apa ni, tinggal ni, baitan, rumah, ini Kaabah. Watatruku baitan, kamu tinggalkan rumah yang merupakan, ini huwan, merupakan dia tu, rumah tu merupakan dinuka, yang merupakan agama kamu, wadinu, yang merupakan din, agama, abai, abaun, bapa-bapa, datuk, nenek, moyang. So, bapa-bapa kan kamu. Wadinu abai. So, watatruku baitan huwa dinuka wadinu abaika. Sedangkan aku telah datang ni, ini aku jitu, ja'a kan, datang. So kalau aku datang ni jitu, aku mari, aku datang, li, untuk hadmi,
untuk membinasakannya, menghancurkannya, meruntuhkannya. Hadmun, penghancuran, peruntuhan, panggil hadmun. So, bahasa Melayu kita jarang terjemah keruntuhan, peruntuhan. So dia tukar kepada peruntuhan jadi runtuh. Maksudnya aku datang untuk meruntuhkan. Arab tak boleh macam tu. Arab datang, aku datang untuk peruntuhannya. Sebab selepas huruf jar mesti isim. So meruntuhkan akan jadi peruntuhan. Meruntuhkan fi'il. So ambil dia punya isim, maksudnya masdar dia, jadi peruntuhan. Qad ji'tu lihadmihi. La tukallimu. Kamu tidak bercakap. Kamu tidak bercakap ni kepadaku. Ini kamu tidak bercakap denganku. Fihi, pada masalah Kaabah. Fil bait. La tukallimuni fil bait. Berkenaan dengan Kaabah. So, kallama yukallimu kan digunakan oleh Quran. Kallama bercakap. Guna-guna fi, bercakap tentang apa? Wa qala lahu. Wa qala lahu. Berkatalah kepada Abraha. Abdul Muttalibi. So, berkatalah kepada Abraha Abdul Muttalib. Ini kata-kata dia ni. So kata-kata dia kalau ada qala sini, kata-kata dia kalau tak ada topi sini, kita ada dua topi. Topi atas, topi bawah. So kalau qala kena topi bawah. So hamzah tu aku baca dengan in. Qala inni. Berkata Abdul Muttalib kepada Abraha, inni, sesungguhnya. Inna, inni, sesungguhnya aku. Ana, aku ni. Rabbu, the Lord, mana Tuan. Tuan kepada Ibil. Rabbul Ibili. Tuan kepada unta. So aku ni tuan unta. Aku bagi cakap hak aku lah aku nak minta tu. Kaabah, dia ada tuan dia. Tuan dia tu Allah. Aku serah kat dia. So Rabbun ni dalam bahasa Arab asalnya mana? Tuan. Jadi dalam Quran tu, Al-Fatihah tu kan, Rabbil Alamin. Rabbi ni Tuan. Tuan kepada alam semesta. So Allah ni, sifat dia Rabb, Tuan kepada alam semesta. Rabbil Alamin. Orang putih terjemahkan kalau ni Lord, the Lord of the universe. Tuan lah. So bahasa Melayu kita kadang dia terjemah Tuhan. So Tuhan ni segi makna lah. Segi lafaz maknanya Tuan. Inni ana rabbul ibil wa inna, sambung baliklah. Qala inna, dan sesungguhnya. Li kan maknanya milik. So lil bait maknanya Kaabah memiliki. Kaabah mempunyai. Sesungguhnya Kaabah memiliki Rabban, Tuan. So Rabbun tadi. So kalau nasab dia jadi Rabban. Sebab inna ni, dia letak jauh tu. Inna Rabban lil bait. Dia boleh sebenarnya kena letak dekat ni. Inna Rabban lil bait. Tapi sebab jar majrur ni, preposition, so dia boleh duduk. Dia boleh dialihkan di mana-mana, duduk kat mana-mana. So wa inna lil baiti rabban. Sesungguhnya Kaabah ini ada tuannya, Rabban. Sini tanda akan kan? Yang akan yamna'uhu. Yamna'u. Yang akan menegahnya. Yang akan melarangnya. Wa anna lil bait Rabban, Tuhan yang akan menghalangnya. Qala.
Ini letih sikit lah bahasa Arab. Kita kena baca smooth. Kita tahu qala ni siapa. So dari konteks sini, qala Abraha lah. So berkata Abraha, makana tidak. Makana mana? Tidak dapat. Liyamtani'a. Tidak dapat, so li jangan terjemah lah. So tidak dapat, sebab li ni, dia untuk, kalau ada kana sini kan. Ada kana, mana-mana kana. Kemudian kita ada nafi, negatif, tidak. So ini untuk memperkuatkan tidak tu, kita masukkan li sini. So li ni untuk menguatkan penafian sini. Kata-kata sungguh, tidak ada yang dapat menahan, mengelakkan diri. Imtana'at yang mengelak diri minni, daripada aku. So dia tak boleh mengelakkan diri daripada aku. Dia kata Tuhan tu tak boleh elak diri daripada aku. So tak boleh menahan aku daripada meruntuhkan Kaabah. Tidak boleh menghindarkan dirinya daripada aku. Saya kadang-kadang ni, teks ni, saya cek tau. Saya cek dia ambil kat mana, teks. Rupa-rupanya, dia ambil daripada Ibnu Hisham tau. Kitab Ibnu Hisham. Dan lafaz tu dia tak ubah pun. Cuma kalau lafaz tu melegek-legek, dia ringkaskan sesuai dengan tahap dia nak ringkaskan buku ni untuk golongan sasaran dia lah kan. Tapi dia punya ayat, dia punya vocabulary dia tak ubah. Jadi seolah-olah kita baca kitab sirah besar ni, Ibnu Hisham. Sebab tu kadang-kadang payah. Makna dia tu payah. Contohnya dia kata sini, anta wa zaka. Abdul Muttalib jawab. Qala Abdul Muttalib, anta wa zaka. Kamu dan itu. Ini kamu. Ini itu. Kan? Susah. Nak terjemah susah macam mana? Anta wa zaka. Rupa-rupanya tu Arab, kalau dia kata anta wa zaka, itu ikut kamulah. Ikut kamulah. Ni anta ni, ni kamu. Kamu ikut kamu. Zakat tu refer kepada matlamat dia tadi kan? Zakat tadi. So refer kepada matlamat dia. Matlamat dia kita panggil matlub lah. Yang dia nak tuntut, yang dia nak cari. Al-matlub. So kamu dan apa yang kamu cari. Zalikal matlub. Anta wa zalikal matlub. Kamu dan apa yang kamu cari tu. Ambil gilah, aku tak kisah sangat itu. Kamu punya pasal lah. Kan terjemahan kita, kamu punya pasal lah, ikut kamu lah. Okay, cuma dari segi grammarnya, kalau orang ngaji Nahu tu, dia akan tanya-tanya, ini mubtada. Obah tak ada. Ini pun mubtada juga. So, ditakdirkan sini, maka runani. Kamu dan apa yang kamu cari tu, itu akan duduk sekali. Tak akan berpisah. Maknanya kalau diri kamu dengan apa yang kamu cari tu, tak duduk sekali. Tak akan berpisah. Kamu ikut kamulah. Ini mubtada, ini khabar. Ini dihazafkan lah. Ini maksudnya tawakal tadi. Dia kata perbicaraan antara Abdul Muttalib dengan Abrahah menunjukkan bahawa masyarakat Quraisy berserah diri kepada Allah untuk menjaga Kaabah. Hatta ketua mereka sendiri, Abdul Muttalib. Sepatutnya bila berbicara dengan Abrahah tu, sepatutnya atas budi bicara seorang ketua, meminta keringanan, minta belah kasihan supaya jangan serang. Tapi dia tak buat gitu. Wanhazad. Inhaza. Mengasingkan diri. Inhaza, mengasingkan diri. Quraisy ni perempuan. Mu'annas. So kena tambah ta lah. Wanhazat. Quraisyun. Seorang Quraisy telah mengasingkan diri ke Sya'afi. Sya'afil jibali. Sya'afi, apa makna Sya'afi?
puncak-puncak. Puncak-puncak. So dia punya singular dia sya'fatun. Sya'fatun. Satu puncak dia panggil sya'fah. Kalau plural dia sya'afun. So ila sya'afil jibal. Jabalun jamak dia jibal. So mereka pun melarikan diri lah, maksudnya melarikan diri ke bukit-bukit. Tapi lafaz yang digunakan ini, mereka mengasingkan diri mereka ke puncak-puncak bukit dan juga wasyi'abi dan ke lereng-lereng bukit. Syi'ab, syi'bun. Plural of syi'bun. Takhabbufan. Kerana ni maf'ul li ajlihi kita panggil. Masdar yang digunakan untuk makna kerana. Takhawufan, kerana takut. Biasanya takhawuf dia akan pakai mim. Terangkut kepada. So takut ke atas mereka. So takut kepada ma'arrati, keganasan. Takut kepada keganasan al-jaish, tentera. Pasukan tentera yang akan menimpa alaihim, ke atas mereka. So takut menimpa ke atas mereka serangan pasukan tentera Abraham. Al-jaish, dipanggil tentera, pasukan tentera. Lalu mereka apa yang mereka buat? Nazara yanzuru, melihat. Asalnya makna melihat juga digunakan makna menunggu. So melihat dalam erti kata menunggu. So yanzuruna, melihat, yakni menunggu, melihat apa yang akan berlaku. Madza, apa yang akan, sing dia mana akan. Madza, apa yang akan yasna'u, yang akan dilakukan oleh Allah. So, apa yang Allah akan lakukan. Kalau terjemah terus gini, apa yang akan dilakukan oleh Allah. Kalau kau ni, apa yang Allah akan lakukan kepada. Bi mana? Kepada. So, sana'a, bi. Melakukan kepada. Apa yang Allah akan lakukan kepada orang yang orang yang biman, sini hamzah wasal. So mati tak boleh kan? So kena hidup. Mani' tada. Siapa orang yang melampau. I'tada ya'tadi i'tidaan. Orang yang melampau ke atas kehormatan, hormatihi. Kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain semua naik atas bukit tau. Abdul Muttalib tu masih lagi duduk di Kaabah dengan beberapa orang, berdoa di situ. Wa qama, dan berdirilah Abdul Muttalibi berdiri, wa ma'ahu, dan bersama dia ada sekumpulan kita panggil nafarun, beberapa orang, di kalangan Quraisy, so Abdul Muttalib bersama dengan beberapa orang Quraisy berdiri di situ. Fa'akhazu, mereka pun memegang. Akhadha ya'khudhu, akhadhu, mereka memegang, pakai bi kan, padalah. Halqati, halqah, besi. Dulu rumah-rumah kita dulu pun di luar pintu untuk ketuk-ketuk tu kan, so dia buat besi bulat untuk kita pegang situ ketuk. So halqah dia panggil, besi pemegang pintu, pemegang besi pintu, besi pemegang pintu babi Al-Kaabah, memegang besi pintu Kaabah sambil da'a yad'u, berdoa. Yad'una, sambil mereka itu berdoa kepada Allah. Yad'una Allah
dan meminta. Istansara yanstansiru, minta tolong. Yastansirunahu, meminta tolong daripada Allah supaya mereka menang. Ala, against, terhadap Abrahata, terhadap Abrahah, dan junud, tentera-tenteranya kan. Junud, ala sini kan. Junudihi, sini tak bolehlah bagi bawah. Sebab Abrahah ni nama orang, ada ta kan. Tak boleh ada tanwin, tak boleh ada baris bawah juga. So kena dibaris bawahkan dengan baris atas. So ala Abrahata wa junudihi. Ulang balik. Setelah Abdul Muttalib kata, ikut kamulah anta wa zakah, wanhazat Quraisy, Quraisy pun mengasingkan diri ke puncak-puncak bukit dan ke lereng-lereng bukit. Takhabbufan alaihim, kerana takut diri mereka daripada keganasan tentera-tentera Abrahah, Jaish. Mereka menunggu yang zuruna, ataupun mereka melihat madza, apakah yang akan Allah lakukan kepada orang yang melampau, mani'atada ala hurmatihi, terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqama Abdul Muttalib, berdirilah Abdul Muttalib, wa ma'ahu nafarun, bersama dia beberapa orang, min Quraisyin, di kalangan Quraisy, fa akhadhu, lalu mereka pun berpegang, bi halqati babil Ka'bah, pada besi pintu Kaabah, dalam keadaan yad'una, berdoa, yad'una Allah, berdoa kepada Allah, wa yastansirunahu, meminta tolong daripada Allah agar memenangkan, meminta tolong daripada Allah ni, huna tipu kepada Allah, meminta tolong daripada Allah agar memenangkan mereka ala, against, terhadap Abraha dan tentera-tenteranya. Wa asbaha Abrahatu mutahayyian. Asbaha, sudah. Asbaha mana sudah. So Abraha sudah. Abraha sudah. Mutahayyian, bersedia. Bersedia. Li, untuk. So Abraha sudah bersedia untuk dukhul, masuk. Dukhuli Makkah, untuk masuk ke Mekah. So, mutahayyian ni nasab kerana asbaha. Khabar asbaha. Ini isim asbaha. Macam kana lah. So kana Abraha mutahayyian. Wahwa mujmi'un, benar-benar berazam. Sungguh-sungguh berazam. Azam sungguh-sungguh. Li mujmi'un. Ni jangan guna ni. Ni bahasa-bahasa tinggi-tinggi guna. Wa huwa mujmi'un, yakin dengan benar-benar, berazam sungguh-sungguh. Li, untuk hadmi, tadi kan hadam, meruntuhkan, untuk meruntuhkan al-bait. Li hadmil baiti, untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu dia pun apa yang dia buat? Wahayya'a, dan dia telah menyediakan ni. Ni dia punya isim fa'il dia. Bukan, hayya'a, menyediakan, mutahayya'an, bersedia. Yang ni tahayya'a. Yang ni hayya'a. Yang ni fa'ala. Yang ni tafa'ala. So wahayya'a fi lahu. Dan Abraham menyediakan fi, gajahnya. Wakana, dan adalah. Tengok kana ni daripada kisah Nabi jilid pertama lagi. Kana, wakana Ibrahim, wakana Ibrahim, sampai sekarang digunakan. Wakanas, dan adalah nama gajah itu, Al-Fili, nama dia Mahmud, yang dipuji. Mahmudan, yang dipuji. So Hamidah, memuji. Isim fa'il dia Hamidun. Isim maf'ul dia
mahmudun. Okay, dia pun sedia. Ringkas cerita lah ni. Bersedia, kemudian marahlah. Marah nak menuju ke Mekah ni. Sampai di Mekah, mana sampai di jalan Mekah, tapi cerita sebenarnya banyak lagi ni kisah dia. So ada seorang tu mari duduk pegang telinga dia, seorang orang Mekah mari pegang telinga dia, kata kamu duduk sini. Pegang telinga gajah tu. Mari bisik-bisik. Duduk. Ni Kaabah ni, kamu kena ingat sini Kaabah ni. Ni mulia ni. Kamu duduk, jangan serang. Jadi gajah tu pun tengah-tengah jalan duduk. Wa barakah. Barakal fil. Barakal fil. Binatang kaki 4, dia tak guna jalasa. Dia guna barakah untuk duduk. Landing dia tu, kaki dia melipat, itu panggil barakah. Duduk dalam keadaan melipat kaki. So, wa barakal filu. Gajah pun duduklah. Di jalan, di atas jalan di Mekah. Fi tariqi Makkah. So, fi tariq boleh kita terjemah di jalan Mekah tu ataupun dalam perjalanan ke Mekah. So, bila dia duduk, tentera dia mari, bangun gajah, bangun, kita nak menghala ni ke Kaabah ni. Tadi kita berehat sekejap. Ada orang suruh duduk, mau duduk. Bangun, sekarang kita nak pergi. So, lalu mereka pun memukul gajah tersebut. Darabu. Mereka pun memukul fila gajah itu supaya yakuma, supaya gajah bangun ataupun berdiri. Lalu gajah itu aba ya menolak, berdegil. Berdegil. Kamu dia kata kalau tolak ke Mekah tak nak pergi. Tapi kalau pusing dia supaya menghala ke lain, baru dia bangun. Menghala ke timur ke barat ke Yaman ke dia. Daripada tempat mereka datang ke Yaman kan. So wajjahu, mereka pun memalingkan. Wajjaha yuwajju. Wajjahu. So mereka pun memalingkan gajah tersebut raji'an, dalam keadaan pulang. Mana memalingkan supaya ke arah lain lah, bukan ke arah Kaabah. So raji'an, pulang ke Yaman. Dalam keadaan pusingan tu pulang ke, dalam keadaan dia pusing ke Yaman. Ilal Yaman. Arah Yaman lah, maksudnya mereka ni datang daripada Yaman. Baru bangun. Faqama gajah. Berlari anak-anak itu panggil harwala yuharwilu kan. Yuharwilu. Bangun dan berlari. Yuharwilu. Hunaka, di sana, arsalallahu, Allah telah mengirimkan. Arsalallahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah mengirimkan alaihim, ke atas tentera Abrahah, mengirimkan burung-burung, tayran. Burung tu datang dari laut, minal bahri. Di mana ma'a, bersama dengan kulli, setiap ekor ta'irin, setiap burung, setiap seekor burung, minha, daripada burung-burung tersebut, adanya ahjarun, adanya batu-batu. Setiap burung ada batu-batu yang dibawanya, yahmiluha, yang dibawanya, terjemahan lafzi, yang dia bawa. Seekor tu kan, dia tak boleh guna, ni susah lah, yang burung itu bawa. So dia tak boleh guna, ia tak boleh guna, bahasa Melayu tak boleh guna, dia, ia. Ni untuk manusia je. Mazhab dia orang bahasa. So domain tak ada untuk ia je. Susah kita nak terjemah. So kita kena kembali balik burung tu. Berserta dengan setiap burung, daripada burung tersebut ada banyak batu-batu yang setiap burung itu bawa. So ha tu refer kepada ahjar kan. La tusibu. Asaba yusibu tadi kan. Asaba yang untuk Abrahah tadi maknanya mengambil. Asaba ini menimpa. La tusibu minhum.
Batu-batu itu tidak menimpa. Ta ni refer kepada batu. So batu-batu itu tidak menimpa di kalangan mereka. Minhum ahadan, seorang pun. So batu-batu itu tidak menimpa seorang pun di kalangan mereka, melainkan illa orang itu akan halaka. Halaka maknanya mati, binasa. Wa kharaja, lalu keluarlah ahlu Habasyah. Habasyati. Ahlu golongan Habasyah. Orang Ethiopia tadi kan, tentera-tentera dia tak nak sebut sini tentera Abraha, tukar selera. Dia sebut Ahlul Habasyah. Orang-orang Habsyah. Yang merupakan tentera-tentera Abraha juga tadi. So mereka pun keluar. Keluar mana lari lah. Dalam keadaan keluar daripada Mekah. Haribina, dalam keadaan melarikan diri. Haribun, melarikan diri. Jamak dia haribuna. So haribina. So haribina dalam keadaan melarikan diri. Ni hal. Dan dalam keadaan ibtadara yabtadiru, bergegas. Yabtadiru, bergegas menuju. Bergegas menuju at-tariqah. Bergegas menuju jalan alladhi, kan? Tariqal ladhi, yang minhu, daripadanya mereka datang. Ja'u, sibuk cari jalan. Pening lah. Kena bala tu. Pening lah. Kita mari daripada arah mana? Daripada arah mana? Lalu mereka pun dan mereka keluar daripada Mekah. Wa kharaju, dalam keadaan bergelempangan, jatuh rebah. Yatasaqatuna, dalam keadaan berjatuhan. Yatasaqatu mana rebah, bergelimpangan, jatuh. Bi mana? Fi. Di setiap kulli tariqin, setiap jalan. Di setiap jalan. Dan Abraha sendiri telah ditimpa oleh penyakit, kan? Kena batu tu. So wa usiba, ditimpa Abraha. Wa usiba Abrahatu, ditimpa dengan penyakit pada fi jasadihi, pada jasad dia, pada tubuh dia. Mereka pun keluar. Kharaju, mana keluar sini melarikan diri. Bihi, dengan membawa. Kharaju bi, tadi kan yang sebelum ni kita dah sebut kharaja, kalau pakai bi mana membawa, kan? So kharaju bi, mereka membawa Abraha ma'ahum, bersama-sama dengan mereka, di mana tasqutu, penyakit tu penyakit macam kusta gitu, gugur tangan. So tasqutu anamiluhu, gugur ruas jari, hujung jari Abraha. Hu tu refer kepada Abraha. Satu demi satu, dia kata jari demi jari. Unmulatan. Jamak dia anamil lah. Unmulah. So watasqutu anamiluhu unmulatan. Ni hal, hal, sebab tu kita nasabkan dia. Walaupun untuk jari, tapi makna dia tu wahidatan lah, satu-satu. Gugur. Tapi setengah-setengah tafsir mengatakan maksud dia jari di sini, sebab Arab sebut jari, tapi maksud dia seluruh tubuh lah. So seluruh tubuh tu daging-dagingnya gugur gitu. Hatta qadimu, sehinggalah mereka sampai bihi, bersama-sama dengan membawa Abraha tadi, sampai ke Sana'a, negeri mereka iaitu Sana'a. Famata, lalu matilah Abraha dengan syarra, seburuk-buruk, syarra mitatin, seburuk-buruk kematian. Mitatin, kematian.
Wadzalika, yang demikian itu, ma hakahu, apa yang diceritakan oleh Quran. Maksudnya demikian itu telah diceritakan oleh Al-Quran, di mana Quran yaqulu, Quran berkata, alam taraka, apakah kamu tidak melihat, alam tara kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhan kamu telah melakukan, bi, kepada ashabil fil, pemilik-pemilik gajah. Mana tentera-tentera bergajah. Alam, apakah tidak, yaj'al, dia menjadikan, kaidahum, perancangan tipu daya mereka, fi, dalam keadaan tadlilin, sesat. Sesat di semuanya gagal, ataupun sini mana binasa, dalam keadaan kebinasaan. Asalnya tadlil, sesat, hilang arah. Wa arsala, dan dia, Allah telah mengirimkan, alaihim, ke atas mereka, tayran, burung-burung yang bernama ababila. Di mana burung itu telah, burung itu melemparkan, tarmihim, mencampakkan, bihijaratin, mencampakkan ke atas mereka, dengan batu-batu, bihijaratin, min, daripada sijilin, daripada tanah yang dibakar. Sijil, tanah yang dibakar. Faja'alahum, lalu Tuhan kamu menjadikan mereka seperti aspin, aspin. So aspin, daun-daun tanaman yang dimakan, makulin, maknanya dimakan oleh binatang perosak. Jadi macam daun lah, daun yang dah robek habis lah. Jadi tubuh dia orang pun menjadi robek. Falamma, dan apabila, raddallahu, Allah telah mengusir Habasyata, orang-orang Habsyah, mim Makkata, daripada Mekah, dan Allah telah menimpakan mereka, wa asaba, Allah telah menimpakan mereka, hum, dengan apa yang Allah timpakan, ma asaba. So bila keadaan begitu, maka orang-orang Arab pun a'zamatil, orang-orang Arab pun, al-Arabu, orang-orang Arab menghormati Quraisyan. Waqalu, mereka pun berkata, ni orang Quraisy ni kata, ni orang Tuhan ni. Orang pilihan Tuhan. Hum ahlullahi, mereka itu golongan orang yang dipilih oleh Allah. Yang golongan Allah. Qatalallahu, Allah memerangi bagi pihak mereka. Anhu, bagi pihak an mana, bagi pihak mereka. Wa kafahum aduwa sini. So kafah sini Allah lah. Cukuplah Allah sahaja. Cukuplah Allah ni cukup. Cukuplah Allah. Mereka ni merujuk kepada siapa ni? Ni merujuk kepada Quraisy. Ni musuh. Maknanya cukuplah Allah menguruskan musuh. So musuh Quraisy lah. Cukuplah Allah sahaja yang menguruskan musuh mereka. Wasta'zama, dan Arab ista'zama, menganggap besar. Al-Arabu, orang Arab menganggap besar. Hadzal hadisa, kejadian ini. Wa kana, dan adalah kejadian ini, jadiran, layak, bizalika, layak dengan demikian. Maksudnya layak dengan kebesaran tersebut. Lalu mereka membuat tarikh. Arrahu
So mereka membuat tarikh dengan peristiwa atau kejadian tersebut. Lalu mereka berkata, mana-mana kejadian, mana kalau hijrah kita start hijrah kan. Kejadian hijrah itu merupakan titik tolak pentarikhan. So zaman sebelum hijrah, mereka guna zaman tahun gajah. So waqa'a, mereka kata okey, untuk kajian ni waqa'a telah berlaku benda ni, dia kata haza pada tahun fi amil fi, pada tahun gajah. Kemudian dia kata orang ni dilahirkan pada tahun wa wulida fulanun. Kalau orang tahu tahun gajah tu orang tahulah tahun berapa kan. So wa wulida fulanun, dilahirkan si fulan fi amil fil, pada tahun gajah. Kemudian untuk yang selepas tahun gajah pula, wa waqa'a, dan berlaku hadza, peristiwa ini, ba'da amil fil. Peristiwa ni yang ni pula selepas tahun gajah. Pada, sebab B mana fi kan? Pada sekian-sekian. Kaza mana? Sekian-sekian. Pada sekian-sekian, min tak perlu terjemah. Pada sekian minas sini. Sekian-kian tahun. Sini mana tak? Tahun. As-sinina. Sanatun. Jamak dia sinuna. Ada waw boleh tukar kepada ya kan? Jadi sinina. Minas sinina. Okey, tahun gajah ni sama dengan tahun berapa Mesir. Dia kata wa'amul fil, tahun gajah, yusadifu, bersamaan. Asalnya sadafa yusadifu, bertembung secara kebetulan. Tapi sini kita terjemah bersamaan lah. Wa'amul fil yusadifu, bersamaan dengan sanata, tahun 500 dulu. 500. 500. Kemudian 70. Sanatil 500 wa sab'ina. Nah, ini sab'ina 70 kan? 500 500. 500 plus 70. Mi ni masih ya, al-masihi. Masihiyah. Ataupun kalau kita guna milad, boleh juga miladiyah. Boleh semua li miladiyah. Lil masihiyah, lil miladiyah. So wa'amul fil yusadifu sanata 570 lil masihiyah. Ataupun wa'amul fil yusadifu sanata 570 lil miladiyah. Ataupun guna min pun boleh juga. So amul fili yusadifu sanata 570 minal masihiyah minal miladiyah. Wallahu a'lam bis-shawab.